Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbahasan berkaitan dengan istihadah. Sebelum kita sambung perbahasan berkaitan dengan istihadah, kita nak betul sikit perbahasan yang dulu, episod yang ke-78 dulu. Muka surat yang ke-86 dia kata, yang bawah sekali tu. Wa ajma'al ulama'u ala anna al-mutallaqata allati lam tahid in hadat qabla inqida'i asy-syahri ats-tsalits بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالأقراء. Jadi kita kata bahawasanya telah berlaku ijma' ulama ajma'al ulama'u telah berlaku ijma' oleh para ulama' ala annal mutallaqata atas bahawasanya perempuan yang ditolakkan itu sifat allati yang mana lam tahid yang tidak sama sekali pernah berhaid ia allati perempuan yang bertolak tu lah yang ditolak tu in hadat apabila berhaidlah ia al-mutallaqatul lati tu qabla inqida'i syahri tsalithi sebelum habis selesai bulan yang ketiga. Biyaumin tu. Hadat biyaumin. Berhaid ia sebelum habis 3 bulan tu dengan sehari. Yang ni sehari sebelum habis 3 bulan. Bukan sehari haid. Kita silap. Bukan sehari haid tapi sehari sebelum 3 bulan tu. Au aqalla min yaumin dan kurang daripada sehari, bukannya kurang sehari tu hukum dia kita hukum haid, bukan, maksudnya kurang daripada sehari nak habis sebelum habis 3 bulan tu datang haid, maka anna 'alaiha bahwasanya atas perempuan yang ditolak tu istinafal iddati memulai semula akan iddah bil aqra'i dengan quru. Jadi ceritanya kalau seorang perempuan yang tidak pernah datang haid
Ataupun kita cerita bahawasanya perempuan ni sudah menopause. Aisah. Kalau kita Asnal Matalib sebut, sama je hukum dia. Iaitu apabila dia tak ada darah. Orang perempuan yang tidak ada haid. Ataupun orang perempuan yang sudah Aisah. Yang lama dah tak mari darah. Maka bila isteri ataupun suami dia itu cerai dia, maka dia perlu lalui iddah 3 bulan. Sebab apa 3 bulan? Kerana dia menempati 3 kali suci lah. Kalau berdasarkan haid dulu, kerana ghalibnya pada setiap bulan itu ada haid dan suci. Jadi bila orang yang diceraikan dengan iddahnya dijalani dengan iddah quru', maka dia akan jadi 3 kali suci. Bila 3 kali suci, maka ghalibnya 3 bulan lah. Maka sebab itu syarak meletakkan 3 bulan itu sebagai iddah bagi perempuan yang tidak pernah sama sekali datang haid. Okey, ataupun perempuan tersebut sudah menopause lama dah tak mari haid. Maka dia laluilah dia punya iddah tu bulan pertama, bulan kedua, masuk bulan ketiga. Jadi sebelum habis bulan ketiga tu, sehari sebelum habis. Bahkan kurang sebelum sehari. Contoh 12 jam sebelum habis 3 bulan. 10 jam sebelum habis 3 bulan. Tiba-tiba keluar darah. Tiba-tiba keluar darah. Maka zahirnya hukum apa dia? Zahirnya adalah hukum haid. Zahirnya adalah hukum haid. Jadi bila zahirnya hukum haid, maka iddah je yang 3 bulan tadi tu tiba-tiba bertukar menjadi 3 quru'. Iddah je tiba-tiba bertukar menjadi 3 quru'. Ini ijma' ulama' dia kata. Ijma' ulama' kata maka dia ni akan diiddahkan dengan iddah 3 kali quru', iaitu 3 kali suci. Kita dah maklum dah 3 kali suci tu bermaksud perempuan tersebut ditolakkan ketika suci. Dia sebut dalam Quran, فَطَلِّقُوهُنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ. Maka hendaklah kalian tolak isteri kalian itu pada ketika dalam keadaan iddah. Bermaksudnya kalau dia menceraikan isteri dia ketika itu, lepas cerai itu memang dah masuk dalam iddah. Contohnya, dia menceraikan isteri dia ketika suci. Ketika suci yang tidak disetubuhi. Ataupun ketika dia mengandung. Maka bila dia mentolak tersebut, maka dia masuk dalam iddah. Bila masuk dalam iddah, maka bagi orang yang beranak orang yang mengandung sampai beranak. Bagi orang yang tidak mengandung, maka dia akan tunggu haid dia. Maka bila haid, maka suci kali pertama lah. Lepas tu suci semula, kemudian haid balik, tu suci yang kedua. Lepas tu suci semula, kemudian haid balik, tu suci yang ketiga. Itulah. Dia panggil salah satu quru'. Habis, selesai. Kemudian sambung perbahasan istihadah kita. Dia tulis. Al-mabhathu thani al-istihadatu wa ahkamuha. Wa ahkamu al-istihadati. Perbahasan yang kedua, al-istihadatu, istihadah. Wa ahkamuha wa ahkamul istihadah. Dan hukum-hukum istihadah. Haqiqatul istihadati lughatan wa syara'an. Hakikat istihadah, nisbah lughah, nisbah syarak. Jadi lughatan kita i'rab tamyiz. Hakikat istihadah, nisbah lughah bahasa, yakni bahasa bila kata bahasa Arab lah. Wa syara'an dan dari sudut syarak. Kemudian kata qala al-musannif hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala. Ba'da an intahayna minal kalami, selepas bahawa menyudahkan oleh kami daripada kalam, percakapan. Minal kalami jar majrur. Intahayna itu dia punya fi'il madhi ni. Antahayna ta'wil masdar jadi mudhafun ilaih ba'da. Itu. Anil haidi,
Ba'da in intahina minal kalam, apa intahina tu? Ani. Ta'alu'an kepada intahina juga. Habis cakapan tu anil haidi, daripada berkenaan haid, jar majrur. Ataf haid wa ma yata'allaqu ma mausuliyah. Yata'allaqu silah ma. Yata'allaqu ta'alluq suatu mahzuf dhamir mustatih huwa, itu a'id kepada ma. Barang yang bertakluk, yang bersangkut paut ia barang. Bihi dengan dia, dengan haid. Apa ma tu? Bayan. Minal ahkami jar majrur. Daripada segala hukum-hukum. Daripada segala hukum-hukum. Selepas kita dah habis cakap tu, natanawalu. Tanawala yatanawalu. Natanawalul ana mabhathal istihadati wa ahkamiha wa ahkamil istihadah. Berpindahlah oleh kami sekarang akan maf'ulun bih perbahasan istihadah dan ataf istihadah ay mabhatha ahkamiha, dan perbahasan hukum-hukumnya, hukum-hukum istihadah. Ahkam jamak taksir bagi hukmun. Hukmun, hukmani, ahkamun. Wa nabda'uhu bit-ta'rifi, dan memulailah oleh kami akan dia maf'ulun bih, akan mabhathal istihadah tu. Memulai ta'alluq ba bit-ta'rifi, dengan ta'rif jar majrur. Ta'rif an haqiqatiha, ta'alluqan kepada ta'rif. Arrafa yu'arrifu ta'rifan, masdar bagi arrafa. An haqiqatiha, an haqiqatil istihadati, daripada ataupun berkenaan dengan hakikat istihadah. Dengan apa dia? Dengan hakikat istihadah. Lughatan tamyiz, nisbah bahasa Arab, wa syar'an ataf, dan nisbah syarak. Jadi bila nak masuk sesuatu perbahasan, para ulama akan terlebih dahulu mendefinisikan, ataupun dalam mantiq dia panggil al-qaulus syarih, ataupun dalam tafsir dia akan panggil definisi operasional. Tajuk tafsir itu akan perlu definisikan setiap perkataan yang perlu didefinisikan. Maka dia pun sebut fanaqulu, maka berkata oleh kami, al-istihadatu lughatan bima'na sayalani. Al-istihadatu mubtada, bermula istihadah. Lughatan tamyiz, nisbah bahasa Arab itu, bima'na ta'alluq suatu mahzuf khabar, ai thabitun, sabit ia, bima'na sayalani, dengan makna sayalan, dengan makna mengalir, makna jar majrur. Wa huwa mudhaf, as-sayalani mudhafun ilaih, makna mengalir. Istihadah makna mengalir, haid makna mengalir. Jadi banyak yang maknanya mengalir. Mengalir dalam bahasa Arab saja ni. Wastimraru khurujid dami, boleh kita atas sayalan, boleh. Wastimrari khurujid dami, dan dengan makna istihadah pada bahasa tu ialah wastimrari, berterusannya, khurujid dami, keluarnya darah. Istimrar atau pada sayalan, khuruji mudhafu ilaih, ad-dami mudhafu ilaih, khurujid dami idhafah masdar kepada fa'il. Istimraru khuruji idhafah masdar kepada fa'il. Berterusannya oleh keluar oleh darah, fi ghairi awqatihi, awqati khurujid dam, pada selain daripada waktu-waktunya, waktu-waktu keluar darah. Sifat awqat al-mu'tadati, yang berada ia waktu tu. Tapi ni macam nak masuk syarak tadi dia punya ni. Cuma dia tak lengkap lah. Kalau dari sudut nisbah, tak ada syarak, tak lengkap mana lah. Dia sebut syara'an lagi. Jadi berterusannya keluar darah pada waktu-waktu, pada selain waktu-waktu yang diadatkan. Apa diadatkan apa? Diadatkan keluar darah haid lah. Dan keluar darah nifas. Sebab kalau syarak, dia mudah ada takrif. Iaitu darah yang keluar pada selain waktu haid dan selain waktu nifas. Jadi sebelum kita bahas istihadah, dia kena faham takrif haid, takrif nifas, supaya dia akan mudah dalam takrif istihadah.
Haid tu darah jibilah apa bla 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 bla. Darah nifas tu darah yang keluar selepas kosong rahim bla 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 bla. Mari istihadah darah yang keluar pada selain waktu haid, selain waktu istihadah, selain waktu nifas. Selesai masalah. Dia. Kemudian wa syar'an atah pada lughatan dan dari sudut syarak nisbah syarak hiya bermula dia istihadah tu khabar ad-damu ialah darah sifat al-khariju yang keluarlah ia darah itu keluar fi ta'alluq fi ghairi ayyamil haidhi pada selain daripada hari-hari haid ataf wan nifasi dan juga hari-hari nifas lima radin kerana sakit jar majrur lam ta'liliyah noktah situ darah yang keluar pada selain hari-hari haid dan selain daripada hari-hari nifas kerana sakit. Kerana apa? Kerana sakit. Kerana sakit lah. Sebab tu kalau orang yang haid keluar darah tu tidak ada masalah apa-apa, tu dia panggil darah tabiat. Darah tabiat. Darah yang orang panggil peseng orang perempuan keluar. Maka ketahui di situ dia tu dalam keadaan sihat. Adapun kerana sakit, keluarnya darah pada selain waktu-waktu haid kerana sakit. Selain pada waktu haid dan nifas. Kerana sakit. Jadi kalaulah dia keluar darah itu kerana ada penyakit, maka darah tersebut dipanggil sebagai istihadah. Kerana darah tersebut keluar bukan atas jalan tabiat dia. Darah tersebut keluar bukan atas jalan tabiat dia, tapi atas jalan sakit. Atas jalan apa dia? Atas jalan sakit. Maka sebab itulah kalau darah tersebut disahkan bahawasanya bukannya daripada peseng tabiat dia, maka darah tersebut adalah istihadah. Dan kalau tidak ada apa-apa penyakit, tapi terbukti dia tu keluar darah melebihi 15 hari, 15 malam, maka dia pun tahu kata dia ni ada darah penyakit. Cuma tak tahu mana satu, maka sebab tu ulama bagi kaedah cara nak mengira haid dan istihadah. Berapa hari haid, berapa hari istihadah. Apa dia? Apa dia tadi? Kata para ulama, seorang perempuan tidak boleh dia tu menghukumkan. Kalau contoh dia keluar lebih 15 hari, 15 malam, contoh 18 hari, dia hukumkan 15 hari haid, 3 hari istihadah. Itu sesat. Itu sesat lagi menyesatkan. Tidak betul. Alasannya ialah kita tidak dapat pastikan hari pertama itu adalah haid. Hari pertama itu adalah haid secara pasti. Sebab ni kita boleh dapat apabila kita bahas bab nifas. Dalam bab nifas, sebanyak-banyak nifas 60 hari, 60 malam. Kalaulah seorang perempuan itu keluar melebihi 60 hari, 60 malam nifas tu. Contoh keluar pada 65 hari sampai 65 hari. Maka menurut pandangan mu'tamad seperti mana maklumlah, ikut tamyiz. Kalau tak boleh tamyiz, kena kembali pada adat. Tapi ada pandangan kedua yang mengatakan 60 hari, 60 malam yang pertama itu nifas, selebihnya istihadah selama mana bersambung. Selebihnya adalah istihadah. Lepas tu ulama buat persoalan, kenapa dia buat macam tu? 60 hari nifas, selebihnya istihadah. Dan kenapa kita tidak boleh buat pada hukum haid begitu? 15 hari haid, selebihnya istihadah. Dia bahas situ. Maka dia bahas, kata kalau nifas ni kita boleh hukum 60 hari pertama tu haid, selebihnya istihadah, kerana darah yang keluar ketika kita hukum nifas tu adalah secara yakin. Adalah secara
secara yakin. Yakin kot mana? Yakin melalui wiladah, melalui beranak. Bila seorang perempuan tu beranak, lepas tu keluar darah. Yakin memang confirm nifas. Bukan darah lain dah. Tu. Berbeza dengan haid. Bila haid, sebab tu dia akan kata macam mana? Kalau dalam kitab, bila keluar darah, sebelumnya sudah suci 15 hari 15 malam, dia berumur 9 tahun takriban dan ke atas, maka zahirnya haid. Dia guna kalimah zahir. Dia guna kalimah zahir itu bukan apa-apa. Dia guna kalimah zahir pertamanya sebab tak cukup 24 jam lagi. Bukannya kena tunggu 24 jam. Tak. Zahir kata haid ketika tu. Makna ketika itu dia wajib tinggal sembahyang, batal puasa pada zahirnya. Sampailah keluar, tiba-tiba berhenti hari ke-10. Zahirnya hukum haid berlaku. Sebab apa kita kata zahir? Kerana boleh jadi keluar lagi. Hari ke-11 berhenti, hari ke-12 berhenti, hari ke-13 mari balik darah. Zahirnya masih haid. Dan 2 hari yang suci itu zahirnya haid juga menurut pandangan mu'tamad, iaitu qaulus sahbi. Lepas tu hari ke-14 berhenti, hari ke-15 berhenti. Berhentilah sampai 20 hari. Maka zahirnya bila berhenti, hukum dia suci. Zahir. Kalau kita mengaji bab haid, dia akan banyak kali ulang. Zahir. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita wajib menghukumkan sekarang haid walaupun belum cukup 24 jam. Dan kita kalau keluar darah sekarang ni, boleh jadi tak lebih 15 hari 15 malam. Boleh jadi. Jadi, hukum haid itu dia tidak yakin. Bukan berbinakan atas yakin tapi atas zahir. Zahir pun yakin juga. Yakin hak sekarang ni lah. Bukan kata tak yakin. Tiba-tiba mari darah keluar lebih daripada 15 hari. Contoh 17 hari. Maka hari ke-16 tu, dia yakin ke tak? 15 hari haid. Tak yakin. Tak boleh kita hukum 15 hari haid sebab kita tidak yakin 15 hari tu haid. Tu. Kita tak yakin 15 hari itu adalah haid. Beza dengan nifas. Nifas tu kita yakin 60 hari haid, selebihnya istihadah atas pandangan kedua tu. Sebab apa? Sebab kita yakin keluar darah nifas itu berdasarkan selepas keluar daripada anak. Tapi darah haid kita nak dobit macam mana? Keluar darah haid selepas apa? Tak ada apa. Bukannya ada ketentuan tertentu kalau keluar darah selepas ni adalah haid. Tak ada. Yang adanya syarat-syarat saja. Syarat mestilah cukup 15 hari dulu lah, malam suci dulu. Kemudian dia tu sudah umur 9 tahun takriban. Darah tu zahir. Bila lebih, baru tahu kata dia ni perempuan istihadah. Jadi bila nak hukum, tak boleh nak hukum 15 hari haid, selebihnya istihadah. Dengan yakin tak boleh. Sebab dia tak yakin. Yakin daripada mana? Sumber daripada mana? 15 hari, 15 malam itu adalah haid secara pasti. Tak boleh. Maka sebab itulah dihukumkan berdasarkan kaedah. Darah kuat itu haid, darah lemah istihadah dengan syarat-syaratnya. Itulah sebab kenapa tidak boleh kita menghukumkan 15 hari pertama haid dan selebihnya istihadah macam yang difahami orang sebelum-sebelum ni. Hatta termasuk orang mengajar ustazah sekalipun. Silap faham. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, au fasadun. Macam mana? Au fasadin min irqin fi adna rahimi. Yang ini adamul khariju, darah yang keluar. Fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi, pada selain hari-hari haid dan nifas. Lima radin ataf au fasadin, atau kerana fasad, rosak lah. Darah tu darah rosak. Darah fasad dengan darah istihadah, pandangan mu'tamad sama. Pandangan ghairul mu'tamad beza. Kalau yang istihadah itu darah yang mengiringi sekali dengan darah haid, maka dia panggil istihadah. Contoh kita apa? Keluar 18 hari, keluar 19 hari, itu istihadah lah. Kalau fasad ni semata-mata
Dia saja, tidak ada mengiringi haid. Contoh keluar darah kurang 24 jam, maka tidak ada haid, pasal. Keluar darah sebelum cukup umur 9 tahun. Keluar darah selepas menopause. Tu atas pandangan yang kata atas pandangan kata bukan haid lah. Keluar darah selepas menopause tu dia panggil fasad juga. Min irqin, daripada satu urat. Dia keluar tu daripada satu urat fi adnar rahimi. Pada adnar rahim. Pada bawah rahim. Adnar rahim. Bawah lagu mana? Wallahu a'lam. Kalau yang haid aqsar rahim. Aqsa belah dalam. Ab'ad, aqsa ay ab'ad belah dalam jauh sana tu. Adna dekat sikit. Yuqalu lahu, dikatakan baginya, bagi irqin tu, bagi urat tu dia panggil al-azilu. Al-azil. Nama sajalah tu. Wa tusamma sahibatuhu sahibatul istihadah ataupun sahibatul fasad. Ataupun sahibatuhu sahibatul damil khariji fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Dan dinamakan akan pemilik darah yang keluar pada hari bukan haid, bukan nifas tu. Maf'ulun bih mustahadatan, sebagai perempuan yang istihadah. Haitsu sekira-kira atabaqa 'alaiha damu, berterusan atas mustahadah fa'il ad-damu oleh darah. Berterusan kalau darah. Berterusan dia kaedah istimrar ataupun itbaq dalam bab haid ni makna keluar lebih 15 hari ya. Wastamarra, dan berterusanlah ia darah itu fi ghairil adati, pada selain adat dia. Cuma kena jaga-jaga. Adat ni takut orang faham lagu ni pula. Sebelum ni saya sudah haid 5 hari 5 malam. Tiba-tiba bulan ni 7 hari 7 malam. Maka 2 hari hak terakhir adalah istihadah sebab kedua pada selain adat kita. Bukan gitu. Bukan begitu. Jadi kena kembali pula kepada perbahasan haid kita. Selama mana tak cukup lagi atau tak melepasi lagi 15 hari 15 malam, semua haid. Sama ada bercanggah dengan adatnya, tak bercanggah dengan adatnya. Sama ada mubtada'ah atau mu'tadah. Sama ada mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Asalkan bawah 15 hari 15 malam, semuanya adalah haid. Sama ada warna apa sekalipun. Bulan lepas mari warna merah saja. Tiba-tiba akhir-akhir hari yang kena hari ke-7 keluar warna kuning-kuning. Adakah istihadah? Bukan. Tapi ada orang jawab istihadah. Tu masalah tu. Perempuan lah mengajar. Dia kata, istihadah lah perempuan. Tak pernah kita datang warna kuning, tiba-tiba datang istihadah lah. Kepala otak dia. Jadi tak betul. Jadi ghairil adah ni dia kena perhati sikit, kena perhalusi. Ghairil adah ni bukan bermaksudnya kalau dia keluar darah tersebut tak seperti mana bulan lepas, maka hukum dia istihadah. Bukan. Salah tu. Qala Syafi'i, telah berkata oleh Syafi'i, Imam Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatilah akan dia akan Imam Syafi'i oleh Allah Ta'ala. Maqul qaul, dia kata, law ra'atid dama qabla istikmali 9 sinina, jikalau melihatlah ia seorang perempuan akan maf'ulun bih darah qabla istikmali 9 sinina, sebelum mencukupi 9 tahun, fahuwa, maka bermula dia darah tu, khabar damun fasidun. Tu kalau dia baca fasidun lah, sebab dia sifatnya pada dam. Tapi biasa orang sebut damu fasadin. Darah fasad, darah rosak. Darah rosak ni lah dia panggil darah yang tidak menyertai dengan haid. Dia panggil darah rosak atas pandangan kata beza. Atas pandangan mu'tamad sama saja darah rosak dengan darah istihadah. Dari sudut hukum cuma penamaan saja lain.
Wala yuqalu lahu istihadah. Dan tidak dikatakan baginya bagi darah yang keluar sebelum cukup 9 tahun tu istihadah. Ni pandangan yang bukan mu'tamad. Lianna istihadata, kerana bahawasanya isim lianna, istihadah itu khabar la takunu, tidak adalah ia istihadah illa, melainkan ala athari haidin, melainkan atas kesan haid. Makna darah istihadah itu dipanggil istihadah bila darah tersebut berserta dengan darah haid. Contohnya 12 hari, 18 hari keluar darah, 19 hari keluar darah. Maknanya di dalam 19 hari keluar darah tu ada haid, ada istihadah. Itu darah yang menyertai atharil haid. Itu dia panggil istihadah lah, tak panggil fasad. Atas pandangan yang mengatakan beza. Tapi ala kuliha, mana-mana sahaja keadaan, kalau darah tersebut bukan haid, dia panggil fasad dan juga istihadah. Qultu, berkatalah oleh aku, wa aktsarul ulama'i i'tabaruhu istihadatan. Dan bermula kebanyakan ulama, aktsaru mubtada al-ulama'i mudhafun ilaih. Khabar i'tabaruhu, mengambil kira ia para ulama akan darah fasad tu maf'ulun bih kedua istihadatan, sebagai istihadah. Jadi pandangan mu'tamad hak ni lah. Istihadah dengan darah fasad sama sahaja, tidak beza sikit habuk pun. Penamaan saja beza, hukum sama. Dia beza dengan nifas dan haid. Nifas dan haid hukum sama je, sama-sama tak boleh sembahyang, sama-sama tak boleh puasa. Hukum sama tapi hakikat beza. Hakikat beza. Nifas lain, haid lain. Beza dengan darah fasad dan istihadah. Fasad dan istihadah hukum pun sama, hakikat pun sama. Hakikat pun sama juga. Atas pandangan mu'tamad. Anwa'uha anwa'ul istihadati. Kategori-kategori istihadah. Wahia, dan bermula dia mustahadah, istihadah tu ala ay khabar sabitatun, sabit ia ala khamsati anwa'in, atas 5 kategori, 5 peseng. 5 kategori, 5 jenis, 5 peseng. Iaitu tamanya mana qasa'an aqallil haidi, barang yakni darah yang kurang ia barang daripada sekurang-kurang haid. Contohnya dia mari darah 12 jam. 12 jam tu dihukum fasad bila zahir berhenti, bukan bila awal-awal pertama kali keluar, bukan. Pertama kali keluar pak darah, ada tengok dulu dah pernah suci 15 hari, dah pernah suci dah. Umur 9 tahun ke atas. Umur 9 tahun confirm dah lah, sebab dia umur 20 lebih dah. Maka zahir hukum haid. Jam kedua keluar, jam 3 keluar. Haid sampailah berhenti, tengok-tengok 12 jam je. Pada zahirnya hukum fasad. Maka dia tu wajib qada lah balik zahirnya. Sebab sembahyang yang ditinggal tadi tu sebenarnya sembahyang dalam keadaan suci. Bila dia tahu? Bila dah berhenti 12 jam. Bukan bila awal-awal mari darah tu. Tu. Lepas tu mari pula semula darah esok pagi. 12 jam juga. Maka pada esok hari datang darah, zahir hukum haid. Dan zahirnya semalam, waktu suci celah-celah tu, hukum haid pandangan mu'tamad, hukum suci pandangan qaul al-laqti. Dia pun tak mayang, tinggal mayang. Tengok-tengok berhenti 12 jam. 12 jam berhenti. Dia tahu kata, daripada semalam 12 jam dan hari ni 12 jam, dia haid 24 jam dah. Gabung-gabung tu 24 jam. Haid lah. Celah-celah suci tu, pandangan mu'tamad haid, pandangan kedua suci. Kalau kita ambil pandangan kedua, maknanya kalau kita tak sembahyang tu kena qada lah. Kalau kita tak sembahyang atas pandangan kedua tu, kena qada semula sembahyang. Kena qada semula sembahyang yang celah-celah suci tu. Kalau dah buat dah, selesai lah. Kalau dah buat tu selesai lah. Nak katanya kalau orang yang pandangan qaul laqti, kalau dia tak sembahyang waktu suci tu, maka lepas dia berhenti daripada 24 jam tu, zahir kata yang keluar darah tu haid, yang suatu suci tu suci atas pandangan kedua. Maka waktu suci tu dia tak sembahyang malam. Kena bertobat, lagi pula kena qada sembahyang. Begitu. Tobat sebab dia tak sembahyang.
Zuhir sepatutnya hukum suci, dia tak sembahyang. Hukum dia dosa, wajib taubat. Kemudian dia kena qadha pula sebab dia ambil pandangan kedua. Contoh. Kemudian majawaza aktsarahu, barang yang melampaui ia barang yakni darah aktsarahu aktsaral haidi, akan sebanyak-banyak haid. 16 hari, 17 hari, 18 hari keluar darah tak berhenti-berhenti. Sama ada 18 hari berterusan atau 18 hari itu berputus-putus. Berputus-putus maksudnya apa dia? Darah pertama dengan naqak tak cukup 15 hari 15 malam. Darah pertama dengan naqak tidak cukup 15 hari 15 malam. Darah pertama yang keluar campur naqak tidak cukup 15 hari 15 malam. 3 hari mari naqak. 3 hari mari lagi naqak. 3 hari mari lagi naqak. Sampai lebih 15 hari berlaku gitu, maka hukum dia ada istihadah. Dia panggil orang ni zatut taqatta'. 3 hari mari darah, 3 hari berhenti. 3 hari mari darah balik, 3 hari berhenti. 3 hari mari darah balik, 3 hari berhenti. 3 hari mari darah balik, 3 hari berhenti. Berterusan sampai sebulan contohnya. Atau 20 hari ke. Maka dia ada hukum istihadah atas dia. Dia ada hukum tamyiz dengan hukum adat. Jadi kalau dia tu boleh beza darah, maka dia tamyiz lah. Ikutlah darah kuat tu haid, cukup syarat. Darah yang lemah itu istihadah. Kalau tak cukup syarat, pergi kembali kepada adat sebelumnya. Begitu. Ma kharaja qabla sinnil haidi aw ba'da sinnil ya'si. Barang yakni darah yang keluar ia darah itu sebelum daripada tahun haid. Sinni mudhafu ilaih. Qabla tu zaraf zaman, sinni mudhafu ilaih, al-haidi mudhafu ilaih, aw ba'da ataf pada qabla, sinni mudhafu ilaih, al-ya'si mudhafu ilaih. Ataupun selepas daripada umur menopause. Dia kata masuk juga dalam bab istihadah. Ini pandangan yang bukan mu'tamad. Pandangan yang mu'tamad, orang yang perempuan yang sudah menopause, bila keluar darah, zahir hukum haid juga. Zahir hukum haid juga. Lepas tu orang timbul soalan. Dah kalau zahir hukum haid juga, dah buat apa buat ada umur menopause tu? Apa faedah dia? Faedah dia ialah ketika iddah. Ketika apa? Ketika iddah. Apa maksud ketika iddah? Kalau contoh seorang perempuan itu, dia ditolak suami dia umur 30. Umur apa dia? Umur 30. Dan dia ni peseng datang darah. Bukannya dia peseng tak keluar darah sejak dulu dah. Keluar darah. Tapi semenjak akhir-akhir ni kurang darah dia. Kurang darah dia. Tiba-tiba pada umur 30 ditolak oleh isteri tu, oleh suami tu, dia tak keluar darah langsung. Dia tak keluar darah langsung. Maka jadi persoalan. Setahun tak keluar darah. Jadi persoalan, adakah perlu dia punya iddah tu 3 bulan? Adakah perlu darah dia itu, iddah dia itu kena 3 bulan seperti orang yang tak keluar darah haid? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Dia kena tunggu sampai keluar darah haid sebab dia memang peseng keluar darah haid. Bukannya daripada dulu tak keluar darah haid, dia dulu keluar. Semua sekarang ni tak keluar. Walaupun setahun. Sampai bila kena tunggu tu? Sampai umur menopause. Tu fungsi menopause tu. Jadi kalau 31 tahun tak keluar darah, tunggu lagi 32 tahun tak keluar darah, 33 tahun tak keluar darah. Sampailah umur 62 tak keluar darah. Maka barulah cerak kata dia tu kena lalu kuruk dia ataupun iddah dia 3 bulan. Tu dia. Sebab apa? Sebab umur menopause tu umur yang sudah berputus asa untuk kata dia ni akan keluar darah haid. Pada umur 30, 31 itu bukannya umur yang masih berputus asa untuk kita hukumkan haid. Untuk haid. Untuk mengharapkan semula datang darah, tidak putus asa lagi. Sebab dia memang peseng keluar darah haid. Cuma kebetulan waktu dia tolak tu tak ada haid. Sampai 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai umur menopause tak keluar haid langsung. Maka waktu umur menopause tu
Bila sudah berlaku, dia jalani kuruk 3 bulan, 3 bulan untuk iddah dia. Sebab umur menopah tu umur yang sudah berputus asa untuk keluar haid. Situ. Jenuh lah orang perempuan aku tu. Gitu agaknya. Tu. Kita boleh jawab soalan tu. Dia tidak kira 3 bulan tak. Tu pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tu. Dia kena tunggu. Sebab apa? Sebab umur 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 50 itu masih umur yang boleh ada harapan keluar darah haid. Tu kalau yang tak keluar sampai umur menopause. Kalau keluar tapi lambat. Contohnya, dia keluar 2 tahun sekali. Allah, 2 tahun sekali. Contohnya suami dia cerai waktu suci. Lepas tu dia pun haid sehari semalam. Okeylah, tinggal 1 kali kuruk. Lepas tu tak haid pas sudah. Sampai 5 tahun. Lepas tu baru haid. Kira 2 kali suci. 5 tahun dah. Lepas tu suci lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, baru haid 3 kali suci. Maknanya dia kena tunggu berapa tahun? Jumlah dia punya iddah 15 tahun. Sebab apa? Sebab dia mari darah tu tak sekerat mana. Beberapa tahun sekali keluar darah. Maka dia punya iddah dia hak tu. Sebab tu kata, selagi mana dia tak masuk umur menopause, selagi itulah dia ada harapan untuk keluar darah. Sebab menopause ni al-ya'as ni orang yang berputus asa daripada keluar darah. Tu fungsi kenapa ulama tetapkan umur menopause 62 tahun dalam mazhab Syafi'i. 62 tahun ialah umur yang sudah berputus asa daripada untuk tunggu darah haid. Tu. Kemudian yang keempat, majawaza aktsaran nifasi. Barang yakni darah yang melepasi ia barang maf'ulun bih aktsaran nifasi, akan sebanyak-banyak nifas. Ini jelaslah. Mari 70 hari selepas wiladah, 70 hari keluar darah, tak berhenti-berhenti. Maka menurut pandangan mu'tamad berdasarkan tamyiz. Kalau boleh tamyiz, tak boleh tamyiz maka masuk dalam keadaan masuk masalah ghairu mumayyizah. Bila ghairu mumayyizah ada terbelah dua pula. Ada mubtada'ah, ada mu'tadah. Orang yang baru pertama kali keluar darah nifas. Dia lain sikit. Bukannya mubtada'ah pada mustahadhah, mubtada'ah pada nifas ni orang yang pertama kali beranak. Bukan. Bukan orang pertama kali beranak. Orang yang pertama kali keluar darah selepas beranak. Jadi kalau dia beranak 5 kali dah, 5 kali tu lepas beranak tak ada darah. Maka dia panggil sebagai mubtada'ah lagi. Hari anak yang ke-6 baru lepas beranak tu keluar darah. Maka dia mubtada'ah fin nifas. Bukannya mubtada'ah dalam nifas ni orang yang baru beranak, first time beranak. Bukan beranak, first time keluar darah selepas beranak. Gitu. Jadi kalau anak pertama keluar anak tak ada darah. Anak kedua keluar anak tak ada darah. 3, 4, 5 tak ada darah. Anak ke-6 lepas beranak baru ada darah. Maka dia mubtada'ah fi nifas. Orang yang pertama kali datang nifas. Maka kalau orang macam ni, kalau dia keluar lebih 60 hari, 60 malam, maka dia ada hukum yang tersendiri. Yang akan dibahas dalam nifas nantilah. Itu atas pandangan mu'tamad. Jadi kalau pening sangat, anda kebanyakannya dia tak cantik. Cantik lah weh. Hampa mengandung dia pun cantik lah. Keluar berapa darah apa. Macam haid lah, macam biasa lah. Cantik darah tu macam biasa. Tak payah kata, ni ada orang buat alasan ni. Alasan buat haid lah. Dia tak pernah mari 15 hari malam. Dia pun tak cantik lah. Dah kali tiba-tiba bulan ni mari lebih 15 hari. Mula kali. Apa dia? Dia tak cantik langsung. First time dia. First time ke, second time ke, 400 time ke. Dia kena cantik. Jadi takut lagi masalah mari lebih 15 hari malam. Mula kali. Macam mana apa? Tak tahu darah. Tak tahu darah tu. Kalau tak tahu darah tu, selalunya kita bagi hukum ghairu mumayyizah lah. Pandangan yang kedua,
pandangan ikut adat sebelumnya. Kemudian kalau dia tak tulis adat sebelumnya berapa hari keluar tu, siaplah masuk mutahirah lah apa lagi. Kita orang lelaki sedang ya, hukum ya. Apa lah orang perempuan tu, tak cermat habis cerita. Jadi kena tulis, tulis tulis tu qadar yang kita boleh tulis. Kita dah kata kita sebelum ni dah mengajar bab haid tu, kita sebelum ni dah sebut dah macam mana nak tulis tu. Kena setiap saat kau buka paper tu, buka pad tu, habis cerita lagu tu. Tu pergi tengok Izalatul Iltibah, kita dah baca dah itu macam mana nak tulis dan sebagainya. Jadi kalau berlaku lebih 60 hari senang. Oh, dia ni tamis ke tak tamis? Kalau tak tamis, macam biasa. Tapi macam biasa dia pun dia beza sikit lah macam haid tu. Dia ada beza sikit lah. Kalau mubtada'ah, mu'tadah yang ghairu maizah nifah ni macam mana nak ukur dia. Ada mubtada'ah fil nifah dan mubtada'ah fil haid dalam masa yang sama. Sebab nifah ni kalau bab nifah, kalau mustahadah dia ada kaitan dengan haid. Dia akan ada kaitan dengan haid. Kalau dia mubtada'ah fil nifah, dia mu'tadah fil haid ke mubtada'ah fil haid. Dia hukum yang berbeza. Kalau mubtada'ah fil nifah dalam masa yang sama mubtada'ah fil haid, dia hukum beza. Mubtada'ah fil nifas dalam masa yang sama mu'tadah fil haid, dia hukum beza. Dia ada ambil hukum dengan haid sikit. Sebab tu kena catat haid tu. Sebab tu suruh catat. Sebab kita ni bukannya ingat. Asal memang tak wajib. Tak ada dalil kata suruh catat pun. Tapi masalahnya kita tak ingat. Kalau lah darah tu keluar lebih kurang daripada 15 hari, tak apa juga. Mari lebih tu yang masalah tu, mari lebih. Tu tak ingat dah. Upaya bulat tu keluar. Habis. Upaya bulat habis cerita. Tu orang panggil upaya cari penyakit. Dia sendiri tanggung. Dia tak ada apa. Kita sembahyang biasa. Orang lelaki ni. Ma zada 'anil 'adati fil haidhi wan nifasi wajawaza aktharahuma. Ni bahaya ni. Barang darah yang lebih ia darah 'anil 'adah daripada adat fil haid dalam haid wan nifah dalam nifah wajawaza aktharahuma dan melebihi ia ma zada tu aktharahuma aktharul haidhi wan nifas. Tengok dia jaga macam ni. Darah yang lebih daripada adat haid, adat nifah. Yang adat maknanya bulan lepas. Contoh bulan lepas 8 hari keluar darah. Tiba-tiba hari ni, bulan ni keluar 10 hari. Adakah dia mustahadah? Belum lagi. Lepas tu dia ataf. Wajawaza aktharahuma. Bukan setakat lebih daripada adat. Bahkan lebih daripada 15 hari 15 malam. Baru masuk istihadah. Kalau semata-mata lebih adat, tak boleh. Belum tentu. Kalau lebih adat saja, kalau tak lebih 15 hari, semua haid. Lepas tu dia qaid Syairuddin qaid sini, lebih daripada adat pada haid dan nifah, dan lebih daripada setempoh-tempoh sebanyak-banyak haid dan sebanyak-banyak nifah. Baru tu. Bulan lepas mari 5 hari, bulan ni mari 7 hari. Adakah haid? Adakah istihadah? Tak ada. Tapi lebih keluar 16 hari, 17 hari. Maknanya dia lebih daripada qadar haid, adat dia, dan lebih daripada tempoh sebanyak-banyak haid. Barulah masuk istihadah. Kalau semata-mata lebih daripada adat, tak masuk istihadah lagi. Tak masuk istihadah lagi. Al-ahadithul waridatu fil istihadati wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.